Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sama-sama selesaikan soalan latih tupi bab 6 iaitu sudut dan tangen bagi bulatan. Bahagian B, soalan 16A. Nyatakan tangen bagi setiap rajah berikut. Kita diminta menyatakan garis manakah yang dinyatakan sebagai tangen bagi kes soalan A1 dan juga 2. Sebelum kita menjawab soalan ini, adalah lebih baik kita mengenal pasti terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan tangen. Tangen kepada bulatan ialah satu garis. Okey, ia adalah suatu garis lurus yang menyentuh bulatan pada satu titik sahaja. Okey, satu garis lurus menyentuh bulatan pada satu titik sahaja dan titik sentuhan di antara tangen dengan bulatan itu ialah titik ketangenan. Jadi bermaksud kita tengok suatu garis lurus menyentuh bulatan pada satu titik sahaja. Cuba kita perhatikan untuk kes yang pertama, kita ada AB. Okay, garis AB menyentuh pada bulatan, tetapi kita perhatikan di sini ada dua titik yang disentuhnya. Jadi sudah pastinya lah AB ini bukan tangen. Bagaimana dengan EYF? Juga garis lurus. Tapi kita perhatikan, kesnya adalah sama dengan AB. Tetapi yang ni adalah menyentuh bulatan. Jadi kita tidak katakan EF ialah tangen kerana menyentuh bulatan ini pada dua titik. Seterusnya kita cuba perhatikan pada CD, garis CD. Jika kita perhatikan, CD memang menyentuh bulatan dan pada satu titik saja iaitu X. Dan X ini, kalau berdasarkan kepada maklumat yang kita dapat tadi adalah ini dikenali sebagai titik ketangenan. Jadi maksud dia CD ini merupakan tangen. Sekarang kita cuba perhatikan soalan nombor 2. Soalan A2. AB. Ia adalah merupakan tangen sebab menyentuh bulatan ini pada satu titik iaitu pada P. AC. Okey. AC bukan tangen sebab menyentuh pada dua titik iaitu di sini dan juga di sini. Dan akhir sekali AD. AD adalah merupakan tangen kerana menyentuh bulatan pada satu titik saja iaitu R. Jadi jawapan untuk soalan A2 ini adalah AB dan juga AD. Ataupun kita kalau nak nyatakan semua pun boleh iaitu APB ARD. Soalan B. Raja 16 menunjukkan sebuah bulatan iaitu KLM. Okey, kita ada satu bulatan iaitu K, L dan M. Okey, ini adalah satu bulatan. Dan diberi P and M adalah tangen kepada bulatan tersebut. Bermaksud garis PMN ini adalah garis lurus yang menyentuh pada bulatan ini pada satu titik iaitu titik M. Dia dikenali sebagai tangen. So, apa yang perlu kita lakukan? Kita kena padankan sudut selang-seli sepadan berdasarkan rajah tersebut. Okey, soalan yang pertama, kita diminta padankan, iaitu kita gariskan sudut NMK. NMK, sudutnya di sini. Ia sepadan dengan sudut yang mana? So, dalam kes ini, yang sepadan dengan NMK adalah sudut di sini. Di sini kita akan kenal pasti dia adalah MLK ataupun KLM. So, yang mana satu yang ada di situ? Kita tengok sini, MLK. Jadi, inilah jawapannya. Yang pertama, kita ambil pembaris, kita gariskan. Seterusnya, kita cuba tengok yang kedua, iaitu
PML. Sudut PML. Di manakah PML? Kita kena pasti dulu. Ini P, ini M dan ini L. Jadi sudutnya di sini. Yang sepadan dengan PML sudah semestinya adalah sudut di sini. Iaitu, kita akan katakan itu, sama ada kita boleh sebut MKL ataupun LKM. So, yang mana satu? Yang atas ni MKL. MKL. Jadi inilah jawapan dia. Jadi kita ambil pembaris, kita gariskan. Cuba kita perhatikan yang bawah ni. KML. KML. Sudutnya di sini ya. Jadi betul lah. Ini bukanlah sepadan dengan PML. Soalan 17. Tandakan right pada penyataan yang betul dan pangkah pada penyataan yang salah berdasarkan rajah 17. Kita cuba perhatikan ini adalah rajah 17 dan kita dikendaki tandakan right atau betul pada soalan A, B, C dan D. Bagi memudahkan kita untuk menjawab soalan ini, eloklah kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari ataupun peta konsep bagi pak bulatan mengenai soalan ini. Okay, jika dua tangen kepada suatu bulatan berpusat di O dengan titik ketangenan B dan C masing-masing bertemu pada titik A, maka BA sama dengan CA. Okay, ini maksud dia kita dapat daripada peta konsep yang telah kita belajar sebelum ini. Juga BA sama dengan CA bermaksud garisan ini garisan tangen ini adalah sama panjang. Tangen BA dan juga CA ini adalah sama panjang. So seterusnya BOA adalah sama dengan COA. BOA dan COA. Sudut yang di tengah-tengah ini X dan X ini adalah sama besar. Dan seterusnya yang ketiga adalah sudut OAB. Mana OAB? OAB sama dengan OAC. Bermaksud sudut yang ni nilainya adalah sama. Kalau Y di sini, bawah pun Y. Jadi berdasarkan pengetahuan sedia ada kita itu, kita cuba selesaikan soalan yang seterusnya. Okey, kita tengok A. Dinyatakan di sini bahawa BO tidak sama dengan CO. BO tidak sama dengan CO. Jika kita perhatikan, sepatutnya ia adalah sama panjang. Lebih-lebih lagi kalau kita perhatikan ini, dia ada tanda macam ni bermaksud dia adalah sama. Ianya adalah sama. Jadi, soalan yang pertama ini kita pangkahkan. Seterusnya, adakah AB sama dengan AC? AB dan AC adakah sama? Jawapannya ya. Memang dia cakap sini adalah sama. Jadi kita akan kata betul. Seterusnya, sudut OAB sama dengan OAC. OAB dan OAC sama. Jadi kita tengok memang samalah. Kalau berdasarkan maklumat sebelum ni, memang sama. Jadi kita katakan di sini adalah kita right. Dan akhir sekali, D. Y sama dengan 2X. Y di sini sama dengan 2X. So di sini kita tidak dinyatakan bahawa Y sama dengan 2X. Jadi pernyataan ini adalah salah. Kita pangkah. Seterusnya bahagian C. Soalan 18A. Dalam rajah 18, O adalah pusat bulatan. Cari nilai X dan Y. Yang pertama sekali kita cuba perhatikan. Ini adalah soalan X. Di mana inilah nilai yang kita nak cari. Manakala satu lagi adalah Y di atas ini. Jadi pertama sekali, langkah yang pertama yang kita boleh lakukan, kita akan lihat di sini lengkok yang terbina ini iaitu AB, lengkok minor AB yang membentuk sudut pada pusat, sudut pada pusat di sini, dan pada lengkok yang sama jugalah sudut pada lilitan terbentuk, iaitu sudut di sini 70 ni. Jadi apa kaitan di antara X dengan 70 ni? Ini adalah sudut di pusat, ini adalah sudut di lilitan. Jadi kaitannya adalah X sama dengan 2 kali sudut di lilitan.
Jadi kita akan katakan 2 kali dengan sudut ADB. Jadi 2 kali sudut ini X adalah sudut di pusat. Jadi dia 2 kali sudut di lilitan. Jadi kita akan darabkan nilainya adalah 2 kali 70 sama dengan 140. Kita telah pun mendapat nilai X sama dengan 140 darjah. Sekarang ni kita akan cuba menyelesaikan soalan seterusnya iaitu cuba mendapatkan nilai Y. Sebelum mendapat nilai Y, kita cuba perhatikan segitiga yang terbentuk di sini adalah merupakan segitiga sama kaki kerana ini adalah pusat bulatan. Sebab apa kita boleh katakan ini adalah pusat bulatan? Sebab telah dinyatakan dalam soalan O adalah pusat bulatan. Jadi pelajar-pelajar kena hati-hati jika tidak dinyatakan sebagai pusat bulatan, kita tidak boleh mengagak saja. Jadi dalam kes ni memang dinyatakan dengan jelas O adalah pusat bulatan. Jadi O adalah pusat bulatan. Jadi bermaksud ini adalah jejari dan ini adalah jejari. Jadi bermaksud panjang kedua-dua garis ini adalah sama. Bila sama, kita akan dapat cari sudut di sini. Sudut di sini dengan cara macam mana? Kita akan buat iaitu 180. Kenapa 180? Kerana hasil tambah bagi sudut pendalaman bagi satu segitiga adalah 180. Kita tolakkan dengan 140 di sini. Dan kita bahagi 2 sebab nilainya adalah sama. Ini adalah segitiga sama kaki. Jadi kita akan dapat 20. Bila 20 di sini bermaksud sudut ini dan juga di sini adalah 20 dan juga 20. Seterusnya, maklumat yang seterusnya yang kita kena ingat, kita cuba perhatikan ini adalah sudut Y. Dan Y ini terbentuk pada lengkok AD. Y adalah sama dengan sudut ABD. Kenapa dinyatakan begitu? Kerana pada lengkok AD ini terbentuknya Y. Dan juga pada lengkok yang sama juga terbentuknya sudut ABD. Jadi pada lengkok yang sama kita tahu nilainya adalah sama. Sudut di lilitan yang terbentuk pada lengkok yang sama nilainya adalah sama. Jadi dalam kes ni Y akan sama dengan sudut ABD. Jadi kita tekan tulis di sini Y sama dengan 10 tambah 20 10 tambah dengan 20. Kedua-dua ni sekali Jadi kita dapat jawapannya adalah 30 darjah. Soalan 18B. Dalam rajah 19, PQR ialah tangent. PQR ialah tangent kepada bulatan QSTW pada titik Q. Ini adalah titik ketangenan iaitu titik yang menyentuh pada lilitan bulatan pada bulatan ini. Dan PQR ini adalah satu garis lurus. Apa yang perlu kita cari adalah dalam soalan ini adalah kita nak cari nilai X dan nilai Y. Cuba kita perhatikan nilai X di sini Berdasarkan apa yang telah kita pelajari sebelum ini dalam peta konsep, kita telah pun mengetahui bahawa ada sudut yang tertentu yang sama Kalau kita tengok di sini, dalam kes ini seperti yang contoh di sini, nilai X ini adalah sepadan sepadan, nilainya adalah sama dengan sudut di T ini Jadi bermaksud nilai X adalah sama dengan STQ. Nilai X adalah sama dengan sudut STQ iaitu samaan dengan 50 darjah. Seterusnya untuk dapatkan nilai Y kita cuba perhatikan ini adalah merupakan satu segitiga. Satu segitiga kita dah tahu sudut di sini 50 darjah. Di bawah ini adalah 30 darjah. So, kita boleh dapatkan sudut di sini iaitu dengan cara kita ambil 180 iaitu sudut TSQ. Ini kita katakan sudut TSQ. Kita ambil 180. Kenapa ambil 180? 180 adalah merupakan hasil tambah sudut pendalaman bagi satu segitiga. Kita tolakkan dengan 50 dan kita tolakkan dengan 30. Bermaksud kita tolak nilai yang ada lah. 50 dan juga 30. Dan kita dapat sama dengan 100.
100 tu di mana? 100 tu di sini. Selepas kita dapat 100 di sini, kita bayangkan pula sisi 4 kitaran, iaitu ini ya. Sisi 4 kitaran ini, saya cuba perhatikan. Sisi 4 kitaran ini adalah QSTW. Adalah merupakan sisi 4 kitaran. Dan kita dah tahu dah, nilai dekat sudut ini iaitu TSQ sama dengan 100. Dan ia mempunyai kaitan dengan sudut Y. Nilai Y di sini. Sebab sudut di sini dengan di sini adalah sudut yang bersepadan. Yang bertentangan. Minta maaf. Yang bertentangan. Jadi bila bertentangan bermaksud nilainya kita tambah, kita dapat 180. Jadi Y tambah 100 sama dengan Y tambah 100 sama dengan 180. Jadi kita dapat Y dengan cara kita ambil 180, kita tolak 100, kita dapat 80. Jadi kita dapat Y sama dengan 80 dan X sama dengan 50. Soalan 18C. Dalam rajah 20, PT ialah tangen kepada bulatan berpusat O dan QORT adalah garis lurus. Kita tengok di sini, PT adalah tangen dan QORT adalah garis lurus. Cari nilai X. So, kita nak cari nilai X di sini. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama sekali adalah kita dapati di sini bahawa sudut OPQ sama dengan sudut OQP sama dengan 28. Apa maksudnya ni? Kita perhatikan OPQ adalah sama dengan sudut OQP. Kenapa? Kerana ini adalah pusat bulatan. Telah dijelaskan di sini. Cuba perhatikan itu. Berpusat di O. Jadi ini adalah pusat. Bila pusat ini kita panggil sebagai jejari. Ini juga adalah jejari. Dan panjangnya adalah sama. Jadi kita tandakan sama di situ. Dan jika sama bermaksud ini adalah segitiga sama kaki. Bermaksud nilainya adalah sama. Jika di sini sama dengan 28. Di sini juga sama dengan 28. Seterusnya kita dapati bahawa di sini adalah P adalah titik yang menyentuh pada bulatan. Tangen pada tangen ini. Jadi maksud dia, kita tahu ini adalah sama dengan 90 darjah. Seterusnya, untuk nak dapatkan nilai X, kita anggapkan PTQ ini adalah merupakan satu segitiga yang besar. Kita bayangkan satu segitiga yang besar, seperti garisan biru yang cikgu tunjukkan di sini. Jadi kita katakan kesemua ini kita tambahkan, kita akan dapat sama dengan 180, iaitu hasil tambah sudut pendalaman. Jadi 28 tambah 28 tambah 90 tambah X, kita akan dapat 180, iaitu hasil tambah sudut pendalaman bagi suatu segitiga. Jadi daripada sini kita akan dapat semua sekali kita dapat di sini sama dengan 146. Kita tambahkan dengan X sama dengan 180. Kemudian kita pindahkan 146 ini. Kita bawa ke sana. Kita dapat X sama dengan 180 tolak dengan 146. Kita akan dapat jawapannya 34. Soalan 19A. Rajah 21 menunjukkan sebuah bulatan. Okay, ini ada satu bulatan. Diberi ABC adalah garis lurus dan CE serta CF adalah sama. Adapun ditandakan dengan tanda ini, maksudnya kedua-dua panjang garis ini adalah sama. Cari nilai X tambah Y. Okey, yang pertama apa yang perlu kita buat? Kita tahu bahawa CFE tambah dengan 110 sama dengan 180. Macam mana kita dapat ni? Kita tengok di sini. CFE bermaksud sudut di sini. Macam mana sudut ni? Apa kaitan dengan 110? Okey, kaitannya adalah jika kita menggunakan konsep sisi 4 kitaran. Okey, sisi 4 kitaran iaitu 4 bucu ini
menyentuh pada setiap bucu ini berada di atas lilitan bulatan, iaitu C, F, E dan D ni, D, E, F, C ni adalah berada pada lilitan bulatan. Setiap titik ini berada di sini dan kita katakan ini adalah sisi 4 kitaran. Dalam sisi 4 kitaran, sudut yang bertentangan, hasil tambahnya adalah sama dengan 180. So, dalam kes ni, CFE, iaitu CFE adalah sama, jika kita tambahkan dengan 110, kita akan dapat sama dengan 180. Jadi, macam mana kita dapat seterusnya? Kita dapat 70, di mana kita tolakkan. Kita tahu 180 tolak dengan 110, kita akan dapat 70. So, kita dapat 70 di sini. So, kita tuliskan di sini sama dengan 70. Seterusnya, seperti yang telah dijelaskan tadi, CE dan juga CF adalah sama. Bila sama, ini adalah segitiga sama kaki. Bermaksud, jika di sini sama dengan 70, bermaksud yang satu lagi ini adalah 70 juga. 70 juga di sini. So, daripada sini kita dapati bahawa kita dapati lihat di sini, ini adalah satu segitiga dan kita nak cari nilai X. Jadi, kita akan gunakan hasil tambah sudut pendalaman adalah sama dengan hasil tambah sudut pendalaman bagi suatu segitiga adalah sama dengan 180. Jadi, kita akan ambil 180, kita tolakkan dengan 70, tolakkan dengan 70. Kita akan dapat X sama dengan 40. So, kita dah dapat nilai X. Seterusnya, macam mana kita nak dapatkan nilai Y? Kita cuba perhatikan, manakah Y? Ini Y. Okey, untuk Y ini, kita dapati di sini, dinyatakan bahawa Y sama dengan CEF. Y sama dengan CEF. Sama dengan 70. Kenapa macam tu boleh berlaku? Kerana, cuba perhatikan ini juga kita menggunakan konsep sisi 4 kitaran. Sisi 4 kitaran, kita tahu bahawa seperti yang cikgu telah sebutkan sebelum ini, sisi yang bertentangan, hasil tambahnya adalah sama dengan 180. Bermaksud jika ini adalah 70, bermaksud sudut di sini adalah sama dengan 110. Dan Y ini adalah dengan sudut yang dalam ini, yang 110 ni, nilainya adalah 180. Kita nak dapatkan Y, kita akan ambil 180 tolak dengan 110. Kita akan dapat Y sama dengan 70 juga. Jadi, terus boleh kita buat kesimpulan, Y memang sama dengan 70 darjah. Jadi, soalan kita minta kita untuk tambahkan. Jawapan akhir mesti tambah. So, X tambah Y, kita tambahkan. X tambah Y, 40 tambah dengan 70 darjah. Kita dapat sama dengan 110 darjah. 19B1. Dalam rajah 22, JK dan JM masing-masing adalah tangent kepada bulatan berpusat di O. Okey, kita ada JK dan juga JM. Kedua-dua ini adalah tangent, tangent kepada bulatan ini, So, apa yang perlu kita cari? Kita nak cari nilai X. So, daripada X ini kita tengok, kita nak cari di sini. Sebelum nak dapatkan nilai X itu, kita kena cuba dapatkan dulu maklumat yang diberi. Okey, kita tahu bahawa kalau kita dapat di sini, kita perhatikan di sini, kita buat ini adalah segi 4. Nilai di sini adalah 90 darjah dan bawah ni juga adalah 90 darjah. Kena kita faham bahawa bila suatu jejari dia menyentuh pada titik ketanjenan, dia akan menghasilkan sudut 90 darjah. Begitu juga di sini, 90 darjah. Jadi, jika kita tengok kepada rajah ini yang kita telah pun tandakan dengan warna merah ini, bermaksud ini adalah segi 4. Segi 4 bermaksud hasil tambah sudut pendalamannya adalah sama dengan 360. Jadi kita dapat cari sudut KOM, di sini dengan cara kita akan menolak 360 dengan nilai yang kita tahu. Kita akan ambil KOM 360 seperti yang telah dijelaskan tadi. Kenapa ambil 360 darjah? Kerana segi 4 hasil tambah sudut pendalamannya adalah sama dengan 360 darjah. Tolakkan dengan 90, tolakkan dengan 90, tolakkan dengan 50. 90, 90, 50.
Dan kita dapat sama dengan 130. Di mana 130? Di sini ya, kita tandakan dengan 130. Seterusnya kita cuba perhatikan, ini adalah lengkok KM ini, ianya membentuk sudut pada pusat di sini, KOM. Dan ada satu lagi sudut yang terbentuk pada lengkok yang sama ini adalah iaitu sudut dililitan, iaitu nilai X di sini. Jadi, kita boleh buat keterkaitan di antara sudut di pusat ini dengan sudut lilitan ini, di mana ianya sama dengan X sama dengan separuh daripada sudut KOM, iaitu separuh daripada 130. Kita akan dapat jawapannya X sama dengan 65 darjah. Soalan 19B2. Rajah 23 menunjukkan sebuah bulatan JKLM. JKLM dan JNL KNM, JNL KNM adalah garis lurus. Cari nilai X. So, apa yang perlu kita faham yang pertama sekali adalah JKM, sudut JKM sama dengan sudut JLM sama dengan 40. Macam mana boleh berlaku macam tu? Cuba kita perhatikan JKM. Sudut di sini 40 ini dikatakan sama dengan JLM. Kenapa sama? Kerana terbina sudut JKM ini dan juga JLM ini yang berwarna biru ini terbina pada lengkok yang sama, iaitu JM. Jadi, ini adalah sudut pada lilitan yang mana lengkoknya sama. Jadi, hasilnya, nilainya adalah sama. Jadi, jika di sini sama dengan 40, di sini juga sama dengan 40 darjah. Seterusnya, kita dapati bahawa bagaimana kita nak mencari sudut di sini. Kita tahu bahawa ini adalah satu segitiga. Jadi, ini dah pun kita tahu nilainya 65 darjah. Sudut di sini 40 darjah. Jadi macam mana kita nak dapat sudut di sini? Kita akan ambil hasil tambah sudut pendalaman sama dengan 180 kan. Jadi kita ambil 180, kita tolakkan dengan 65 dan kita tolakkan dengan 40. Jadi kita akan dapat iaitu sudut LNM. Sudut LNM. Sudut sinilah. Sama dengan 180. Kenapa? 180 adalah hasil tambah sudut pendalaman bagi suatu segitiga. Kita tolakkan dengan 65, kita tolakkan dengan 40, kita akan dapat jawapan adalah 75 di sini. Jadi kita tuliskan di sini sama dengan 75 darjah. Dan kita sudah tahu bahawa dah disebutkan tadi JNL adalah garis lurus. Bila garis lurus bermaksud X dengan 75 ini, kita tambahkan mesti dapat sama dengan 180. Jadi untuk dapatkan nilai X, kita akan ambil X sama dengan 180. Kita tolakkan dengan 75 darjah, kita dapat X sama dengan 105 darjah. Cara lain yang kita boleh gunakan adalah kita terus ambil nilai X ini adalah sama dengan hasil tambah 65 tambah dengan 40. Sama dengan 105 darjah. Ini juga boleh kita gunakan. 19C. Dalam rajah 24, PQRS ialah sebuah bulatan berpusat di O. QOS ialah diameter bulatan. Hitungkan nilai X. Kita dikendaki mencari nilai X. Cuba perhatikan maklumat yang diberi pada kita. Di sini kita cuba perhatikan. Ini adalah garis yang selari. Bila garis yang selari, kita boleh dapat di sini kita boleh nampak nilai OQR. OQR dan juga ORQ sama dengan sudut PSQ. Sama dengan 36. Macam mana kita boleh dapat tu? Okey, kerana kita akan menggunakan sudut berselang-seli. Sudut berselang-seli bermaksud zigzag. Di sini 36, sudut sini juga adalah 36.
Dan kenapa sudut ini sama dengan sini? Ini adalah pusat bulatan dan jejarinya adalah sama. Bila jejari sama, dia dah jadi satu segitiga sama kaki. Bermaksud di sini 36, nilai di sini juga 36. Bila kita dah dapat di sini 36, ini 36. Jadi kita fokus kepada segitiga ini dan kita nak dapatkan nilai X. Caranya adalah kita tahu ketiga bucu ini kita tambahkan, kita akan dapat sama dengan 180. Jadi X sama dengan, kita tambahkan 36 dapat 72. X tambah 72 sama dengan 180. X kita akan pindahkan, kita dapatkan, untuk nak dapatkan X, kita pindahkan 72 ini ke sebelah sana. Jadi 180 tolak dengan 72, kita akan dapat jawapannya adalah X sama dengan 108 darjah.